Assalamualaikum. Apa bang? Selamat petang. Apa kata good evening. Siap kata orang ingat apa? Hari ni kita cerita pasal apa? Dia kata pasal pemandu lori, driver lori. Tiada masa depan. Dia sebenarnya cerita driver lori yang awang nak enter frame. Ni awang nak enter frame. Manjo tu. Okey, yang menyebabkan abang nak cerita adalah kerana ada segelintir ibu bapa membangkang, tak bersetuju ataupun tak suka nak cakap apabila ahli keluarga, yakni anak gadis mereka ataupun anak dara mereka yang berkawan kemudiannya nak berkahwin dengan driver lori. Jadi timbullah macam-macam alasan, macam-macam cerita, macam-macam andaian. Yang mana abang cuba untuk kupaskan secara santai, serba sedikit. Dah. Okey. Dia antaranya yang mereka kata tiada jaminan kehidupan apabila berkahwin dengan driver lori. Okey, kata ada jaminan. Siapa yang tentukan jaminan kehidupan tu? Dah tentulah yang menentukannya adalah Yang Maha Esa kan. Jadi kalau kita kata tak ada jaminan, apa-apa kerja pun tak ada jaminan tu. Apa contoh dia? Abang bagi contoh okeylah. Kerja pilot macam ada jaminan kan. Dengar. Kerja pilot memang ada jaminan kan. Dengar kerja pilot ni. Pilot juru terbang. Bukan pilot darat. Pilot darat tak ada. Jawatan tu tak wujud pun. Juru terbang. Ada jaminan kan? Macam lah. Tapi baru-baru ni, masa COVID-19, kapal terbang tak boleh terbang. Berapa ramai pilot yang sampai ada satu tahap tu, abang tak tahulah apakah itu gimmick ataupun kenyataan. Tapi ada seorang tu, juru terbang satu syarikat penerbangan tu, yang sampai sanggup jadi GrabFood punya delivery rider. Bukan kita nak hina kerjaya GrabFood, tapi cerita dia daripada pilot jadi rider. Jadi apa kerja yang ada jaminan? Dan rezeki tu semua dah ditentukan. Maknanya tak boleh kita memandai-mandai melebihi daripada Yang Maha Esa. Kerja berisiko. Betul ya, kerja driver lori ni memang berisiko. Sebab apa? Banyak masa di atas jalan raya. Kemudian berurusan dengan barang-barang bahaya. Kadang-kadang kena timpa barang lah ataupun mesin lah. Kadang-kadang kena gelek lori sendiri pun ada kan. Macam-macam kejadian lah. Tapi bila kita kaji-kaji balik, kerja apa yang tak berisiko? Semua kerja ada risiko. Jangan kata kerja driver lori saja. Okey, kalau kata anak hampa yang main Minang tu dia kerja Petronas. Kerja di pelantak minyak. Lagi tinggi risiko dia. Tapi hampa terima pasal dia bukan driver lori lah. Betul? Jadi jangan gunakan risiko tu lah. Maknanya semua kerja ada risiko. Mereka kata tak, bukan kerja pelantak minyak. Dia kerja cikgu tak ada risiko. Kemuan lah cikgu pergi sekolah. Dia tak memandu kereta. Cikgu pergi sekolah, buka pintu pagar rumah, terus masuk dalam sekolah ke tu. Tak ada risiko macam tu. Mungkin ada lah cikgu yang kebetulan duduk sebelah dengan orang sekolah kan. Tapi seorang tu lah hal lain. Semua kerja ada risiko. Jadi jangan gunakan dia sebagai alasan. Tak tentu masa kerja. Betul? Tak nafi.
Macam abang cerita dalam video-video sebelum ni kan, driver lori punya masa kerja memang hara-hara, kadang-kadang sebulan sekali saja balik rumah. Itu yang dia pilih macam tu lah kan. Ada yang hari-hari balik rumah pun. Kalau dia kerja lokal, dia balik rumah hari-hari. Okey, yang tak tentu masa kerja ni, dia pada abang subjektif lah. Banyak kerja yang tak tentu masa kerja. Kawan abang kerja engineer, hantar dia pergi kerja Goa. Pukul 11 malam, balik pukul 7 pagi. Itu tentu masa kerja tu. Orang pun ingat semua orang kerja macam cikgu lah. Pergi kerja masuk kerja pukul 7 pagi, pukul 12 balik lah. Tu pun cerita lah, pukul 12, pukul 1 balik. Padahal masa kerja dia pun macam-macam ni benda dia pun kena buat. Engineer kerja, masuk kerja pukul 11, balik pukul 7. Kalau pergi Minang nak darah pun buat terima kan. Driver lori mereka kata tak tentu masa kerja. Tak adil lah macam tu. Pasal apa? Pasal dia kerja engineer. Okey, yang seterusnya, selekeh dan tak boleh dipercayai. Part ni abang surrender lah. No, abang angkat tangan lah. Tak boleh bawa-bawa. Sebab apa? Memang sejak azali kan, orang bila sebut driver lori ya, satu orang yang dalam keadaan yang pakaian dia tak sempurna, apa lusuh, baju koyak atau tak pakai baju atau ambil baju letak atas bau, berpeluh-peluh, apa rambut berserugai, orang utara kata, selekeh. Kira selalunya dia tak ada pandangan positif bila sebut driver lori, dia bayangkan yang tu. Walaupun sebenarnya tak macam tu pun. Sebab apa, mentaliti ni dibawa daripada dulu, daripada dulu. Macam yang abang cakap sebelum ni, yang cerita sebelum ni kan. Driver lori, driver bas mesti kahwin ramai. Malahan sampai law ni ada lagi orang duk komen, abang tu mesti ramai bini kan. Sedangkan video tu tak ada berkaitan pun dengan yang cerita kahwin ramai kan. Jadi bab selekeh yang tak boleh, bila selekeh ni, kira dia jadi subjektif lah. Sebab ramai yang berupa macam tu dululah, tapi jadi apabila dibayangkan macam tu, banyak driver yang cuba untuk ubah mentaliti tu lah kan. Abang sendiri pun antara orang yang terawal lah cuba nak ubah era 90-an dulu. Abang bawa lori yang buruk, kemudiannya buat kerja pun teruk, lori kacang putih. Jadi abang terpaksa turunkan barang-barang, naikkan barang-barang dengan menggunakan tulang 4 kerat dan tutup kain tarpan, orang utara panggil, atau orang selatan panggil kembis, tarik. Memang berlemuh yang orang utara kata, tapi abang menggunakan pakaian yang berasingan masa buat kerja. Kemudian dah siap semua, abang akan mandi dan ada satu set pakaian yang lain masa untuk driving. Dan pada abang dia cukup lah, memadai lah, walaupun taklah mungkin sesmart orang yang kerja pejabat kan. Malahan sampai satu tahap abang dapat gelaran cikgu daripada segelintir kawan-kawan pada zaman tu. Jadi maknanya itu atas individu. Jadi kalau kata dibayangkan driver tu selekeh, berkawan dengan adik hampa, anak hampa, yang bakal menentu hampa, panggillah dia main rumah, jumpa dengan dia, tengok dia dulu macam mana. Jangan buat andaian pukul rata semua orang sama, tak boleh. Dan yang paling ketara sekali, banyak orang selalu cakap driver lori ni tak ada pendidikan. Malahan ada yang cakap sekolah tak habis. Abang tak nafi, betul. Ada segelintir driver, malahan abang pernah kenal yang tak reti membaca, tak reti menulis. Maknanya buta huruf. Dia cuma tahu tulis nama dia dengan nombor kad pengenalan dia saja. Memang ada, bukan tak ada. Tapi zaman tu dah habis lah kot. Kebanyakan driver sekarang ni
boleh dikatakan semua ada serba sedikit pendidikan. Kalau paling tidak pun di tahap menengah. Malahan, di sini abang nak tekankan, malahan abang pernah keluarkan satu video dulu cerita bahawa driver lori lulusan universiti, tajuk dia kan. Ada driver lori sekarang dah ada diploma, dah ada degree pun. Walaupun dia orang ada kelulusan macam tu, dia orang jadi driver juga. Sebab apa? Sebab dia minat kerja tu. Jadi jangan anggap kata, oh saya driver lori saja, tak ada pendidikan. Abang sendiri pun ada. Walaupun tak tinggi mana, tapi abang ada pengajian menengah. Maknanya abang tahu membaca atau menulis serba sikit. Taklah orang kata zero, bodoh ataupun tak sekolah tak habis. Jangan cakap macam tu, tolong. Jadi jangan pukul rata semua orang macam tu. Maknanya berbalik kepada isu yang dikatakan driver lori tak ada masa depan ni. Cerita masa depan kita tak tahu. Kalau kita orang Islam, kita berpegang kepada qada dan qadar dan apa yang dah tertulis di Lauh Mahfuz. Maknanya sebelum kita lahir lagi, semua dah tertulis siap. Rezeki kita sampai setakat mana. Terus buat pandai macam mana pun, kita akan sampai ke situ saja. Jadi berbaliklah kepada apa yang dikatakan rezeki kita, yang mana rezeki itu kena berkat. Sebab tu abang pernah cakap dulu kan, biar sikit tapi berkat. Kalau banyak pun tapi tak dapat gaji, banyak tapi tak tahu duit pergi mana tu. Sebab tak berkat kan. Itu simple ya, macam tu ya. So sifir abang mudah ya. Rezeki Allah Ta'ala dah tentukan. Kita berserah sambil kita berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Itu saja. Dia tak susah. Hidup ni mudah ya. Jangan bagi susah. Jangan bagi semak. Yang jadi semak ni bila kita nak jadi lebih pandai daripada Tuhan. Itu masalah. Semua kita nak berbetul, semua kita nak susun, kita lebih pandai daripada dia. Paling penting, jangan lupa di mana anda bermula.